Assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari ini untuk kemahiran membaca. Okey, standard kandungan kita pada hari ini adalah 2.2, membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Standard prestasi kita pada hari ini 2.2.1, membaca, memahami dan mengecam maksud kosakata. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membaca, memahami dan mengenal pasti sekurangnya maksud kosakata dengan merujuk kamus. Okey, kita tengok aktiviti 2 di muka surat 38. Baca petikan, padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Tajuknya, kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Kiran mengeluh sendirian. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar air sungai itu kekal bersih dan jernih. Ini adalah petikan tentang pencemaran air. Untuk mudahkan awak, ada beberapa perkataan yang awak perlu cari menggunakan kamus. Kalau tak ada kamus, nanti cikgu akan bagi pautan untuk awak klik dan cari di pautan tersebut. Tapi kalau ada kamus, boleh cari dalam kamus. Jadi perkataannya ialah yang pertama, perihal. Kedua, pencemaran. Yang ketiga, sekitar. Yang keempat, aliran. Dan yang kelima, mencemarkan. Okey. Perkataan ini adalah perkataan dan kata dasar untuk carian dalam kamus. Kalau awak cari menggunakan kamus Dewan yang warna merah dan tebal tu, awak kena cari menggunakan kata dasar. Kalau cari dengan imbuhan, awak tak akan jumpa. Okey, perkataan yang pertama ialah sekitar. Yang kedua, perihal. Yang ketiga, aliran. Aliran, kalau cari dalam kamus, awak kena cari perkataan alir. Manakala pencemaran dan mencemarkan, kalau cari dalam kamus, kena cari kata dasar cemar. Kalau cari dalam internet, boleh guna dengan imbuhan. Okey, di bawah, cikgu ada bagi pautan. Pautan untuk awak klik dan cari maksud menggunakan pautan. Okey, tapi sebelum tu, kenapa cikgu bagi perkataan-perkataan tadi? Sedangkan dalam buku awak, dia dah bagi maksud, tapi dia tak bagi perkataan. Sebab kalau awak nak cari maksud, sangat susah sebenarnya. Kecuali awak betul-betul mahir. Jadi cikgu mudahkan awak. Cikgu dah bagi perkataan, awak cari semula maksud yang seakan-akan dan awak lengkapkan balik jadual berdasarkan maksud perkataan yang awak cari. Okey, contoh. Okey, awak klik pautan yang cikgu bagi, dia akan keluar begini. prpm.dbp.gov.my. Okey, typekan perkataan contohnya.
Contoh, nombor 1 berbusa. Jadi, klik pada cari. Okey, berbusa definisi dia berbuih. Jadi, sama tak dengan perkataan yang dalam buku aktiviti awak? Perkataan berbusa maksudnya berbuih. Sama tak? Jadi, tulis dalam perkataan berbusa. Okey, perkataan seterusnya iaitu contoh cikgu ambil aliran ataupun alir. Alir atau aliran pun boleh. Mana-manalah. Okey, aliran. Gerakan mengalir. Jadi, cari maksud yang dalam buku awak tu. Dalam buku awak, gerakan mengalir. Ada kan? Nombor 5. Nombor 5. Jadi, awak tulislah dekat nombor 5 ni, aliran. Maksudnya, gerakan sesuatu yang cair. Yang lain tu awak cari sendiri ya. Guna pautan yang cikgu bagi. Contohnya tadi kita cari aliran. Tulis dekat nombor 5, aliran. Gerakan maksudnya gerakan sesuatu yang cair. Nanti rujuk balik perkataan yang cikgu bagi. Sekitar, perlihat, aliran, pencemaran, mencemarkan. Cari satu-satu maksud dan awak padankan dengan maksud yang dia dah bagi. Kalau sama, boleh tulis dekat perkataan. Itu cikgu dah mudahkan awak. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Aktiviti 2 di muka surat 39. Baca petikan, cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Kemudian, lengkapkan peta teti. Tajuknya, hujan asid. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid. Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada eksos kenderaan. Okey, ini adalah hujan asid yang berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara boleh dikurangkan dengan mengurangkan pencemaran udara berpunca melalui asap. Asap yang dikeluarkan dari kilang, dari kenderaan, dari pembakaran terbuka. Jadi, kita perlu kurangkan semua tu. Okey, ada beberapa perkataan. Contohnya, hujan asid, kesan, kesuburan, hidupan akuatik, terjejas dan penapis. Okey. Jadi, macam tadi juga, cikgu bagi perkataan dan kata dasar untuk awak mencari dalam kamus ataupun internet. Okey, yang pertama hujan asid, kedua kesan, ketiga kesuburan, awak boleh cari subur atau kesuburan. Yang keempat hidupan akuatik, awak cari akuatik je. Yang kelima terjejas, cari jejas ataupun terjejas pun boleh kalau cari dalam internet. Dan penapis, kalau cari dalam kamus, cari tapis. Kalau cari dalam internet, boleh type penapis. Okey, jadi lengkapkan. Okey, cikgu tunjuk. Contohnya, hujan asid. Okey,
Hujan asid. Macam mana awak nak tulis? Sedangkan petaknya kecil je. Tulislah. Air hujan yang dicemari asid. Cukup setakat tu. Kesan. Panjang. Nak tulis apa ni? Okey. Tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.